الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tami bil khair, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang meninggal jadi bertemu, jadi orang tahu pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Pengusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, abang-abang sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama dan lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni tuan-tuan, kita semua dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi. Sampai bila kita cakap? Selalu sampai kita sampai kita tak ada lagi. Sampai kita tak ada lagi pun kita masih berharap dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Allah jemput kita 5 kali sehari. Bukan sehari 5 kali. 5 kali satu hari Dia jemput kita datang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Semua dia jemput, tapi tak semua datang. Tuan-tuan, hari-hari jemput, satu hari 5 kali. Maaf cakap lah, ini kalau tak datang, orang Melayu kata apa? Tak reti bahasa. Tak reti bahasa. Kasar, nampak macam kasar. Tapi kasar-kasar sayang. Jemput 5 kali sehari tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ini kita tergolong daripada orang yang terpanggil nak datang. Nak datang pun ni tuan-tuan, kita kena ingat. Sebab apa? Sebab diizinkan Allah. Balik semula pada Allah. Kita ni apa yang kita boleh buat, dan apa yang kita mampu buat tuan-tuan, semuanya Allah yang punya. Hari-hari kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, ya Tuhanku, gunakan aku supaya selalu ingat pada Engkau, selalu sayang pada Engkau, cinta pada Engkau, ya Allah. Ini kita nak minta hari-hari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur lagi tuan-tuan, diam tak diam, kita dah masuk tahun baru dah. Tahun 2022 dah. Dah banyak hari dah. Dah nak habis dah sebulan. Sekejap benar masa berlalu, betul. Macam tak perasan je masuk tahun baru ni. Dah banyak hari pula rupanya. Tuan-tuan, inilah dia katakan masa. Berubah. Nak tak nak, tetap berubah. Suka tak suka, kena berubah. Siapa ni? Kita semua. Semua akan berubah. Selagi bernama makhluk yang bersifat baharu, pasti akan berubah. Tuan-tuan, kita semua berubah. Betul? Dulu kita ni kan kuat. Betul? Lintah jalan tu 3 kali langkah je, sap dah sampai sebelah. Dulu. Tapi sekarang sap juga. Sap.
Lambatnya. Pasal apa? Sadar tua dah tak kuat dah. Mata kita dulu, hoi terang. Jauh lagi nampak, tu bini aku tu. Itu laki aku tu. Lagi jauh dah nampak. Sekarang ni dah dekat dah. Dah dekat betul. Lah agak awak. Bini dia rupanya ingat siapa? Dah depan mata baru perasan bini dia. Allahu Akbar. Dah tak nampak dah. Dah kabur dah. Tuan-tuan. Siapa ni? Kita lah. Kita. Makin hari makin lemah, makin hari makin kabur, makin hari makin pelupa. Betul? Dulu ingat, 20 hari bulan, pencen. Betul? Sekarang, berapa hari bulan Tanya bini dia. Bini kata, entahlah berapa hari bulan, tak tahu. Tanya cucu dia, baru tahu. Dah lupa dah. Kenapa tuan-tuan semua ni? Ni semua peringatan daripada Allah. Amaran daripada Allah. Nak beritahu yang kita ni dah dekat masa balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah dekat dah. Dulu mata terang, sekarang dah kabur. Kenapa kabur ni? Ulama kata biar tukar pandangan. Tukar dah pandangan. Cukuplah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun pandang dunia. Sekarang ni pandang apa pula? Pandanglah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kuat badan kita bekerja untuk dunia, kuat genggam kita, genggam dunia. Sekarang dah lemah dah tak kuat dah nak bekerja untuk dunia. Jadi tenaga yang tinggal ni kerja untuk apa? Kerja dah untuk akhirat Allah pula. Dulu otak ingat, digat. Sebut aja tahu, sebut aja ingat, sebut aja semua kita tahu. Sekarang dah lupa. Entahlah. Tak ingat kata dia. Sekarang maknanya apa? Allah nak suruh kita lupakan dunia ni. Lupakan dunia. Dah lah. Asyik ingat dunia aje. Sekarang ni nak ingat apa tuan-tuan? Nak ingat akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Ini bagi orang yang nak berfikir. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran. Kau tak fikir ke, tak tahu ke, tak ingat ke, tak belajar ke? Allah sebut dalam Al-Quran. Ni kita ni. Jadi tuan-tuan kita dah lah jumpa sebulan sekali kan tak habis-habis cerita Nabi Ibrahim ni kan. Kita nak sambung cerita kita, nak bibir boleh. Tuan-tuan suruh saya bibir sampai isyak bibir kan. Nak cerita kisah Nabi kita Abul Anbiya Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa ala ali Ibrahim. Ni satu-satunya nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Quran. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak ingatkan kita sama-sama, bukan alihi. Tadi saya ada kuliah helwa, kuliah mak-mak, orang perempuan. Saya ingatkan benda ni. Bila kata ada tu, baru tahu lah katanya. Kan? Ramai yang sebut alihi. Cuba tuan-tuan tengok balik semula betul-betul bacaan tahiyat akhir. Alihi ke Ali? Ali. Surah Ali Imran. Betul? Mana surah Ali Imran? Surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Jadi keluarga Muhammad, Ali Muhammad. Keluarga Ibrahim, Ali Ibrahim. Tu dia sebutan nanti jaga dalam tahiyat akhir kita. Lagi satu apa? Sayyidina. Ada tasydid dekat ya tu, betul? Ada sabdu dekat ya tu, maknanya 2 ya. Kalau kita baca Sayyidina, satu ya.
Sinnya mati di atas Saidal bawah di Saidi. Salah. Dah tua-tua pun tak tahu. Ini bukan tuan-tuan, orang lain contoh. Tak balik pula aku ni. Bukan Saidina. Ada muslimat ni. Sayyidina. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Ada sabdu ya bawa ya Sayyidina. Macam tu. Macam ada. Iklan tu iklan. Pasal teringat Sayyidina Ibrahim tu tadi kan. Habislah iklan kita. Hari ni kita nak sambung. Kurang lebih agak sampai sini ke tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang besar. Api yang menggunung. Gunung api. Bukan unggun api. Gunung api. Jauh lagi dah nampak. Kalau gunung ni apa tuan-tuan? Kalau kita ni macam Gunung Ledang lah. Gunung Ledang tu daripada kampung saya. Berapa jauh 1, 20, 30. Hampir 40 kilometer. Pun nampak lagi Gunung Ledang. Gunung api. Nak bakar siapa? Nak bakar Nabi Ibrahim. Gunung api. Dalam kitab Qasasul Anbiya kata, kalau burung paling tinggi pun lalu ke atas tu, terbakar, hangus, jatuh. Tinggal makan dia sisa sos. Burung panggang nama dia. Dah siap bakar lah. Tingginya, menggunungnya api. Dikumpulkan selama berminggu-minggu. Kata dia apa? Namrud kata, siapa nak pahala, bawa kayu api. Lagi banyak kayu api kau bawa, lagi banyak pahala kau dapat. Dia pakai macam tu. Dia jatuh hukum sendiri. Siapa nak berkat, bawa kayu api. Lagi banyak kayu api kau bawa, lagi banyak berkat kau dapat. Sukalah rakyat dia. Yang sakit nak baik, lagi banyak kayu dia bawa. Betul? Yang mengandung nak senang beranak, lagi banyak kayu dia bawa. Satu lori, satu trailer. Betul? Bergunung-gunung kayu api. Banyaknya. Bila kata dia bakar kayu tadi, tak ada siapa yang sanggup pula nak menghantar Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tadi. Askar komando dia, kan? TSN, bukan Timbalan Serta Negeri. Tentera si bodoh Namrud. Tentera si bodoh Namrud ni, seekor pun tak berani nak menghantar Nabi Ibrahim masuk dalam api tadi. Nabi Ibrahim kata, kau nak bakar aku, hantarlah. Apa hal pula aku nak pergi sendiri? Aku tak nak, kata Nabi Ibrahim. Tapi seorang pun tak sanggup. Maka datanglah si iblis laknatullah. Rupa macam orang tua, janggut seperti kuda, buta sebelah. Datang beritahu Namrud. Namrud bodoh, kata dia. Engkau buatlah lestik. Orang Melayu panggil lestik, kan? Orang putih, orang Arab kata manjanik, kan? Orang kita kata lestik besar. Lestik Ibrahim ni tarik, lepaskan, masuk dalam api. Tu pun nak kena ajar. Namrud kata, dia pun suruh hamba rakyat dia pun buat lestik yang besar. Nak lestik Nabi Ibrahim ni masuk ke dalam api. Tarik Nabi Ibrahim. Siap lestik tu, letakkan Ibrahim, tarik. Ramai-ramai. Tak bergerak. 10 orang tak bergerak. 20 tak bergerak. 100 tak bergerak. 200 tak bergerak. 300 tak bergerak. Kata dalam kitab Qasasul Anbiya, sampai 400 orang tentera narik Nabi Ibrahim ni tak gerak-gerak. Pasal apa? Bumi dah pegang kaki Nabi Ibrahim. Bumi tak rela Nabi Allah Nabi Allah diseksa, dibakar dalam api. Jadi bumi pegang kaki Nabi Ibrahim ni. Jadi macam mana nak buat ni? Siapa yang tarik lepas tu? Bapa di sini tarik. Azar yang tarik. Azar bangun. Azar kan orang kanan Namrud, bapa dia ni pengukir berhala, bapa Nabi Ibrahim ni. La ilaha illallah. Betul lah kuat ujian Nabi Ibrahim. Dia bangun, dia sendiri nak tarik lestik tadi. Kan? Pada ketika itu, maka Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Ya Allah,
biarkan, lepaskanlah aku. Jangan diberikan malu pada bapa aku ni ya Allah. Jangan dimalukan bapa aku ni ya Allah. Maka Allah lepaskan. Tuan-tuan, zoom, masuklah Nabi Ibrahim ke dalam api tadi. Ni ulang, ni dah cerita ke belum tak ingat lah, tapi ulang cerita ke tak cerita ke, layan je lah kan. Buat ngangguk je lah kan. Jadi on the way nak masuk ke api tadi, dalam perjalanan nak masuk ke api ni tadi tuan-tuan, ni kita nampak setiap peristiwa ni tuan-tuan, masa ni Allah yang punya. Masa ni makhluk ni Allah yang punya. Macam kita tengok orang mati, sekejap aja dah mati. Itu kau tengok sekejap. Kita tak tahu dia rasa berapa lama masa proses dia mati tu. Betul? Kita tak tahu. Macam kita tengok kawan-kawan kita kaya. Kan? Kita keluar kampung contoh, tinggalkan Bakri ni, Batu Lima ni, duduk KL, duduk Negeri Sembilan, duduk Perak sana, duduk 7 tahun, 8 tahun tak balik. Sekali balik-balik jumpa kawan kita, woi, dulu miskin papa kedana, motor ES5 buruk je, sekarang dah pakai Hilux, dah kahwin, bini 2 lagi, ada pakai Velfire lagi. Oi, rumah besar, dah kaya raya senang cakap. Kita nampak, kau dah kaya. Macam mana kau boleh kaya? Sekejap je kau kaya. Kita tak nampak dalam 7-8 tahun apa yang dia buat. Susah payah dia bekerja, ujian dia, kan? Nak jadi kaya, betul? Kita nampak sekejap aja. Macam tu contoh juga orang yang mati. Kita tak nampak proses kematian dia. Kita tak nampak ujian-ujian dia di saat sakaratul maut. Yang kita nampak, dah mati dah, tu je. Itu tuan-tuan, beza dia. Nak bagi faham. Jadi gitu juga Nabi Ibrahim. On the way nak sampai tu, ulama kata malaikat Jibril datang dulu bersama 70,000 tentera. Dia offer kepada Nabi Ibrahim, nak tak aku tolong kau Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, kalau kau yang tolong tak apalah, kawan tak berhajat pada pertolongan kau wahai Jibril. Tak apa, cukuplah, terima kasih banyak-banyak. Kemudian Israfil datang juga dengan 70,000 tentera. Nak tak saya tolong awak tak? Kata Nabi Ibrahim, tak apalah Israfil, terima kasihlah banyak-banyak, saya tak berhajat pada pertolongan awak. Datang pula Mikail nak tolong juga. Nabi Ibrahim kata, tak apalah, terima kasih banyak-banyak, saya tak berhajat pada pertolongan awak. Habis siapa? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal kerana iman dan keyakinannya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil. Hasbunallah. Cukuplah Allah sebagai wakil kami. Ni, siapa wakil kita? Allah wakil kita, tuan-tuan. Kita ni buat kerja, kan? Kalau kita buat kerja tak siap, tak sudah, tak dapat buat, tapi kita berwakil kepada orang, kan? Kita berwakil pada orang, buatkan kerja kita, siapkan kerja kita, sudahkan kerja kita. Senang tak hati kita? Senanglah. Ada orang nak tolong kita, betul? Ada wakil kita, senanglah hati, kan? Tapi berwakil kepada manusia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, boleh buat baik, terbaik, legalah kita. Kemungkinan kedua, boleh buat tapi tak senonoh, boleh buat tapi tak cantik, tak memuaskan, betul? Jadi ada kemungkinan begitu. Tapi yang ini, siapa wakil Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita bertawakal. Wakil ni tawakal. Kita bertawakal, berwakil kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, apa lagi nak bimbang? Apa lagi nak susah hati? Apa lagi nak gusar? Kenapa? Allah sebaik-baik wakil. Sebaik-baik penolong siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan.
Tapi sebelum berwakil, sebelum bertawakal, kena berikhtiar. Syarat nak bertawakal, kena berikhtiar. Buat dulu kerja badan, baru buat kerja hati. Kerja hati tadi wakil, tawakal. Kerja badan itu ikhtiar, baru cantik, baru betul. Jangan tawakal je lah. Tapi tinggal motor tak kunci, tinggal motor hidup enjin macam tu. Nabi marah. Sahabat masuk masjid, unta tak tambat. Nabi kata, jangan. Tambat dulu, ikat dulu, baru tawakal. Nampak? Nabi tegur. Ikhtiar dulu. Kemudian diiringi dengan doa. Kita ni orang Islam, jangan lupa berdoa. Dah ikhtiar kena doa. Kenapa? Kita berharap mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita, itu Allah redha. Keputusan daripada ikhtiar kita adalah Allah yang menentukan. Dan kita berharap keputusan kehendak kita selari sama dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ikhtiar, berdoa dan bertawakal. Macam tu. Jangan main tawakal. Ini konsep tawakal. Okey. Kerana iman dan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir, musuh Allah. Kan? Kena maknanya dia yakin kerana Allah tak akan mensia-siakan dia. Dan memang demikianlah apa yang terjadi tatkala dia dalam perut api bukit yang dahsyat itu. Dia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah Ta'ala, pelindung, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya sahaja yang terbakar. Hangus, sedangkan tubuh dan pakaian yang melekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Baju, kasut, apa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, sikit pun api tak sentuh. Yang habis terbakar apa? Tali, rantai yang mengikat tangan dan kaki dia, tu dia yang terbakar. Ini nama dia mukjizat. Kemuliaan Nabi, apa sahaja yang dipakai oleh Nabi, yang diguna oleh Nabi, maka terkait dengan Nabi. Macam tu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pakai jubah, orang Arab pun pakai jubah, betul? Nabi kita berserban, orang Arab pun dulu berserban. Nabi kita berjanggut, orang Arab dulu pun berjanggut. Tapi bila Nabi buat, Nabi pakai, Nabi guna, dia dah menjadi kemuliaan. Ini beza dia. Kan? Orang Arab berjanggut, tapi bila Nabi berjanggut, kita ikut, jadi sunnah, jadi ibadah. Orang Arab pakai jubah, Nabi pakai jubah, kita ikut pakai jubah, jadi sunnah, jadi kemuliaan, jadi ibadah. Macam tu tuan-tuan. Macam tu juga kes kasut Nabi, capal Nabi. Kan? Nabi Musa naik bukit Tur Sina, apa perintah Allah? Ikhlaq, buka kasut engkau. Engkau berada di Wadi Tua, engkau berada di tempat yang suci. Betul? Tapi Nabi sampai ke arasy Allah, ada tak riwayat kata Nabi buka kasut? Nabi tanggal kasut? Tak ada. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa? Apa pakaian Nabi, semuanya adalah kemuliaan pada baginda dan kemuliaan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa tekilan siapa yang tak pergi ziarah pakaian Nabi, barang-barang Nabi, ketiga barang-barang Nabi ziarah ke negara kita. Tekilan sangat tuan-tuan. Allahu akbar. Ni kemuliaan Rasulullah, janggut Rasulullah, tongkat Rasulullah, pedang Rasulullah, jubah Rasulullah, serban Rasulullah datang negara kita. Tiba-tiba kita umat Nabi cakap apa? Tak sempat lah, ada kerja lah, sibuk lah, itulah, inilah. Tak ada masa nak tengok barang-barang kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maaf cakap tuan-tuan, ngaku umat Nabi, tapi tak rasa gembira dengan kehadiran barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak kena tanya diri kita sendiri tuan-tuan. Kan? Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri.
tahap mana cinta kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Habis. Kena cepat. Yang mana merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pilihannya Nabi Ibrahim agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepada hamba-hamba Allah yang tersesat. Kalau Nabi Ibrahim mati tadi, terbakar tadi, siapa lagi nak buat kerja? Sebab zaman tu hanya Nabi Ibrahim saja yang diangkat menjadi nabi masa tu. Anak dia belum ada. Ismail belum ada. Ibrahim aja ada pada masa tu. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Allah, perintah Allah. Ni kerja Nabi, kerja Rasul. Bawa tugas yang mulia, beban yang mulia. Lalu Allah bekalkan bersama-sama dengan Nabi-Nabi dan Rasul ni yang dinamakan mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pelik, yang luar kemampuan akal untuk memikirkannya. Itu mukjizat. Untuk siapa? Untuk orang-orang Babil. Orang Babil di negara Babylon. Itu dia. Orang-orang Babil. Jangan tuan-tuan buang pula L tu. Babil. Negara apa? Negara Babylon. Negara Babylon. Ni negara Babylon ni dulu terkenal satu menara. Menara yang tingginya 15 km. Menara Babil nama dia. Oh tuan-tuan. Ni. Para penonton upacara pembakaran hairan tercengang melihat Nabi Ibrahim keluar dari api yang sudah padam, yang menjadi abu dan keadaan selamat, utuh pakaian tetap berada biasa, tidak apa-apa sentuh api sedikit jua pun. Tercengang orang. Riwayat kata Nabi Ibrahim ni nak padam api ni 40 hari 40 malam. Lamanya nak tunggu api tu habis, kayu api tu habis. Apa taknya satu negara bawa? Bukan satu Bakri. Bukan satu Muar. Satu Malaysia bawa. Malaysia bawa kayu api. Tuan-tuan, kita dulu masa sekolah, saya lah tuan-tuan tak tahu kan, nak masak bubur lambuk, bawa seorang sikit kayu api kan. Dia tak tahu dia ngasa tak ngasa kan. Bawa seorang sikit kayu api. Pasal apa? Cikgu kata nak masak bubur lambuk. Imam kan? Bawa kayu api. Zaman dulu kayu api tak payah cari. On the way nak pergi sekolah berlambak kan. Kat tepi-tepi jalan bawa pokok getah, bawa pokok kayu tu, bawa pokok durian, ambil je bawa pergi sekolah. Tak habis-habis guna. Banyaknya kayu api. Satu sekolah pun tak habis kan, nak masak bubur kan. Masa tu banyak kayu api. Sekarang lagi senang. Sekarang tak payah kayu api. Betul. Sekarang tak payah dapur gas. Sekarang telefon je catering. Man catering. Nak bubur lambuk satu periuk kata dia. Bayar je. Lagi senang. Hari tu pergi. Ni cerita iklan. Saya ni tak boleh tak selera makan nasi. Saja ajak orang rumah pergi apa benda tu? Dekat Ustaz Selamat. Dekat Sungai Batu Pahat tu. Biryani maksah. Biryani maksah. Nak cuba selera tak cuba makan. Boleh tak makan nasi biryani tekak ni kan. Nak cerita apa tuan-tuan? Sebelah biryani maksah tu, gerai tu gerai baru belakang punya. Dah buka baru, dah lama tak pergi. Dah 4, 5, 6, 7 tahun rasa tak pergi. Sebelah gerai maksah tu, gerai Man Catering. Biryani Man Catering. Saya sampai pagi pukul 8.30 kan. Tak ada orang Man Catering. Biryani Muar Man Catering, tak ada orang. Biryani Batu Pahat penuh orang. Maknanya apa? Tempat dia kan. Kalau kita kat sini suka Man Catering kan. Sana tak jalan Man Catering. Maksah habis baru Man Catering ada orang. Kisah. Saja cerita, jasa cerita yang lain dia tu lain tajuk kan. Makan pula cerita. Tertanya-tanya diri sendiri. Orang ramai tadi, penonton-penonton yang ramai tadi tertanya-tanya, bagaimana hal ajaib ni boleh terjadi? Menurut anggapan mereka, Nabi Ibrahim ni berdosa. Dosa besar.
menderkai tuhan-tuhan berhala pujaan dan sembahan mereka. Nabi Ibrahim ni kan berdosa, Ibrahim ni jahat, Ibrahim ni dosa, Ibrahim ni pecahkan berhala. Tiba-tiba tak terbakar pula. Peliknya pahal pula ni. Ada sebahagian mereka dalam hati kecil mula meragukan kebenaran agama mereka. Tantah Ibrahim ni betul tak? Namrud ni yang salah, Namrud ni yang gila katnya. Dah mula dah rasa ragu-ragu pada berhala dan Namrud bodoh tadi kan. Tapi mereka tak berani melahirkan rasa ragu-ragu itu kepada orang lain. Kenapa? Takut kena seksa, takut hilang nikmat, takut hilang harta, takut hilang dunia. Inilah kan, yang menjadi berhala kita juga sekarang ni. Kata ulama, kullu ummatin sanam. Tiap-tiap umat tu ada berhala. Wa hadhihi ummati, dan umat ini berhala dia apa? Ad-danayir. Apa tu? Duit. Dinar satu dan nayir jamak. Plural dia duit ni, berhala umat ni, umat Nabi Muhammad. Hari ni tak semayang kenapa? Kerja sibuk. Hari ni tak semayang kenapa? Busy meniaga. Kejar duit, cari duit, khusyuk dengan duit. Taat dengan duit. Kenapa? Sebab duit tu nampak. Sebab tu khusyuk. Semayang pahala tak nampak. Sebab tu tak khusyuk. Semayang pun kadang-kadang, semayang pun nak cepat, semayang nak laju, baca Quran nak laju, doa nak laju, wirid nak laju. Kenapa? Sebab tak nampak pahala, tak nampak ganjaran Allah. Cuba selepas semayang tu nampak duit RM20 bawah sejadah. Amboi, tuan-tuan, kau main iyyaka na'budu wa iyyaka, kau main lagi kan. Dia tak ada duit, ya kan nak beli, nak nasihat salat. Amin. Nampak hari ni kita. Tapi kalau bak duit, menyaga pukul 3 petang tu, budak menyaga burger tu, 3 petang sampai 3 pagi dia tahan, betul tak? Sebab apa? Sebab duit. Sebab duit dia tahan. Tu ada kedai mamak 24 jam. Kenapa? Tahan 24 jam. Sebab duit. Ada kedai pun tak 25 jam, aku tak silap aku. Mana dapat 1 jam lagi dikorek katnya, mana jumpa kan. Kenapa tuan-tuan? Sebab duit. Ini yang dikatakan berhala umat Muhammad, duit. Allahu Akbar tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bukan kita lah tuan-tuan. Ya, kita umat Muhammad, tapi bukan duit berhala kita tuan-tuan. Allah lah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembah. Nafikan semua-semua. Allah sahaja yang layak disembah. Tak ada yang lain. Okey, habis. Jangan lama-lama kan tak baca. Sedang para pembesar mereka kecewa dan malu kerana hukuman yang mereka jatuhkan kepada Ibrahim dan kesibukkan rakyat mengumpulkan kayu selama berminggu-minggu telah berakhir dengan kegagalan. Tak berjaya sehingga mereka rasa malu pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya Al-Hawariyun. Pengikut Nabi Ibrahim digelar sebagai Al-Hawariyun. Ada pengikut kan, tapi ramai lagi pengikut Namrud kan. Malulah rakyat pembesar itu kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut Nabi Ibrahim Al-Hawariyun ni tadi kan. Kenapa? Kerana rancangan mereka gagal. Tuan-tuan, manusia merancang tak? Merancang. Tapi Allah Maha perancang. Perancangan manusia disebut sebagai usaha je. Tetapi perancangan Allah disebut sebagai takdir. Ini beza tuan-tuan. Perancangan kita, saya rancang, tuan-tuan merancang, semua orang ada rancangan, betul. Tapi itu usaha kita. Kita merancang begini, maka kita usaha begini. Kan? Tapi keputusannya adalah takdir Allah. Keputusannya iradah Allah. Terletak pada kehendak Allah. Nampak? Beza. Perancangan manusia, usaha. Usaha manusia belum tentu berjaya. Perancangan Allah, takdir. Takdir Allah Ta'ala, titik. Tak ada siapa boleh ubah. Itu dia. Habis.
Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti yang nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebahagian penduduk terhadap sembahan dan patung-patung mereka dan membuka mata hati mereka untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Bila nampak mukjizat Nabi ni tadi, keajaiban Nabi Ibrahim ni tadi, maka terbukalah hati untuk menerima dakwah Nabi Ibrahim ni tadi. Tergerak hati mereka nak beriman kepada Nabi Ibrahim ni tadi. Tuan-tuan, cukup tak sekadar tergerak, suka je? Tak cukup. Tak cukup. Kena beriman kena beramal, baru betul. Islam, iman, ihsan. Ini 3 benda. 3 benda. Islam, iman, ihsan. Kena ada. Tuan-tuan, kita semua orang beragama, agama Islam betul. Kita beragama Islam. Islam, hadis Islam. Tapi tak cukup. Islam hanya di bibir, hanya di perbuatan. Kena beriman. Iman di hati. Iman di hati. Mempercayai. Ihsan pada kita punya perbuatan amalan kita. Dalam perbuatan amalan kita. Anta'budallah ka'annaka tara. Kita bertauhid. Tuan-tuan, awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tamanya agama apa dia? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada tauhid, semua kerja kita tak ada makna. Semua amal kita tak jadi ibadah. Dengan sebab tauhid, maka amalan kita menjadi ibadah. Tauhid, ya, itu yang pertama. Tapi tuan-tuan jangan lupa, tanpa mengenal Allah, kenal Allah, makrifah Allah, tapi tak merasai Allah. Tapi tak merasai Allah. Apa merasai tadi? Ihsan. Ihsan ni apa? Merasai. Anta'budallah ka'annaka tara. Itu dia. Bukan kau nampak Allah, tapi rasa macam nampak Allah. Itu namanya ihsan. Kita tak ada ihsan dalam ibadah kita. Tuan-tuan, macam mana Allah nak terima ibadah kita, sedangkan roh ibadah adalah khusyuk? Betul? Ibadah tak ada roh, badan tak ada roh, mati ke hidup? Mati. Ibadah tak ada roh, mati ke hidup? Mati. Tuan-tuan, mati. Semayang lupa rakaat, semayang tak ingat apa, semayang berangan, semayang tak Allah Akbar, tuan-tuan. Ni saya tuan-tuan bagus, saya ni tak bagus. Semayang berangan, semayang tak ingat, semayang lupa. Allahu Akbar. Macam mana Allah nak terima? Macam mana syarat makbulah ibadah kita? Syarat sah dah buat, rukun dah jaga. Betul? Itu baru sah. Tapi makbul macam mana makbul? Makbul kat sini. Makbul bukan dalam buku. Makbul bukan dalam kitab. Makbul kat sini, tuan-tuan. Syarat makbul. Nak jaga hati ni lillahi ta'ala. Itu dia. Adalah tuan-tuan. Lain cerita jauh-jauh makin depan. Risau tuan-tuan. Kita risau. Risau sebab tu tercakap. Tak nak cerita tapi tercerita sebab risau. Hari-hari risau benda ni. Ibadah kita ni, Allah terima ke tak terima, Allah risaunya. Mati dah dekat. Mati ni makin jauh ke makin dekat, tuan-tuan? Makin dekat. Mati ni makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Amalan ni memanglah kita buat, tapi persoalannya Allah terima tak? Allah terima tak amalan kita? Ni yang kita risau. Kena risau, tuan-tuan, kena risau. Jangan janji aku dah buat. Allah terima tak terima tu cerita nombor 2. Jangan. Kena ada risau. Kena ada risau. Sebab tu tiap-tiap kali lepas sembahyang kita doa. Tiap-tiap kali lepas sembahyang ada sunat rawatib. Malam-malam berdoa. Ada witir, ada rawatib, ada tahajud. Allah. Lepas azan boleh sambung tak? Boleh sikit Yalah. Tuan-tuan beritahu berapa minit boleh sambung. Saya kan break tak makan.
Ada puas tak ya tuan besarnya. Ya, jangan harga. Terima kasih banyak. Jadi. Hari 20. Hari ni 21. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sambung sekali lagi. Maknanya ada yang dah minat kepada ajaran Nabi Ibrahim, nak menyatakan keimanan Nabi kepada Nabi Ibrahim dan Allah, tetapi bimbang akan mendapat kesukaran dalam kehidupan. Takut kenapa nanti susah, tak dapat kerja, hilang kerja, tak dapat beasiswa, tak dapat bantuan.
tak dapat beri, tak dapat beror macam-macam kan. Itu takut. Takut hilang dunia. Takut hilang dunia. Kenapa? Sebab kasih pada dunia. Kan? Macam kita lah sekarang. Nabi kata umat aku nanti penyakit al-wahnu. Cinta dunia takut mati. Umat akhir zaman nanti penyakit dia wahnu. Cinta dunia takut mati. Ni takut hilang dunia. Buat apa saja, ngaku apa je. Asalkan apa? Asalkan dapat makan, dapat kerja, dapat duit. Ni penyakit akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minat aja tak guna. Kena beriman. Kalau minat tak beriman, sama macam Abu Jahal. Sama macam Abu Sufyan and Abu and the gang. Malam-malam dia pergi rumah Nabi. Ngendap Nabi buat apa? Baca, dengar apa? Dengar Nabi baca Quran. Oh sedapnya. Tuan-tuan, kita dengar Imam Sudais baca Quran, dengar Al-Masyiri baca Al-Quran pun dah sedap, betul? Sedap tak? Sedap. Oh leka halal sedapnya. Belum dengar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Nabi dengan suara mukjizat dia kalau baca Quran. Allahu akbar. Tiap-tiap malam Abu Jahal pergi dengar ngendap Nabi baca Quran. Sedapnya. 3-4 orang lagi sampai kantor. Lemak kata dia. Buat apa? Haji buat apa Haji? Haji buat apa? Jangan cerita dengan orang kata dia. Dengar Muhammad baca Quran ke? Yalah apa lagi? Nampak? Minat suka. Minat tak suka, tak minat suka, tapi tak beriman. Abu Jahal lah. Suka dengar Quran, suka baca Quran, tapi tak beriman, tak jadi. Quran ni bukan setakat minat suka je. Kena beriman, kena beramal dengan apa? Kandungan Al-Quran. Baru betul. Okey, lagi. Sikit lagi. Nyamalah dalam sikit lagi. Imam datang lah. Terdengar oleh Raja Namrud tentang kegiatan Nabi Ibrahim berdakwah mengingkari sembahan berhala. Raja Namrud pun dengar, tahu cerita ni. Dia pun panggil Nabi Ibrahim. Kenapa menghancurkan patung-patung berhala dan pembakaran yang gagal tadi? Maka rakyat jadi marah. Jadi marah, sangat marah. Dan Raja Namrud bimbang. Dibiarkan Ibrahim ni tadi akan melemahkan kewibawaan, melemahkan kekuasaan, bahkan menghancurkan kerajaannya kelak. Dulu awal-awal cerita dia dah tahu dah kan, ada budak lelaki yang akan lahir yang menghancurkan kerajaan dia, betul? Kata tukang telik dia. Dia kata inilah orang ni. Jadi dia kena halang. Nanti rakyat dah tak hormat dia, dah tak respect dia, dah tak menyanjung kewibawaan Namrud tu. Tuan-tuan, ini yang dikatakan ego. Sombong, takbur. Kita semua ada benda ni. Kata Imam Syafi'i ni. Ini ihtarim ni. Ada tulis kat dahi kita ni. Respect. Respect yang dekat apa? Rancangan benda mana Allah tu. Maharaja Lawak. Kan? Respect sikit tu. Kan? Itu ihtarim ni. Rupanya Imam Syafi'i dia cakap dekat diri kita ni ada perkataan tu. Suruh orang hormat kita, suruh orang respect kita, suruh orang tabik dengan kita. Itu tuan-tuan yang nak kena buang tu. Yang nak kena buang, ego tu nak kena buang. Sombong tu nak kena buang. Sebab kita hamba, apa pun tak ada. Lahir bogel, balik bogel. Betul? Pergi Kulu Kilir bawa tai, pergi Kulu Kilir bawa air kencing. Apa yang kita ada? Mati kena bangkan dengan ulat jadi bangkai. Siapa kita? Buang semua tu. Sombong, ego, tak ada benda. Tak ada. Jadi imam pergi depan nak sembahyang, tak ada orang, dah penuh. Hei tepi, aku imam. Apa kau ni? Respect sikit. Tak payah tuan-tuan, tak payah. Sama, dah tak ada tempat duduk belakang je. Kita terima hari ni Allah nak bagi kita duduk belakang. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Mungkin kita dapat tegur jemaah kita, oh tak betul macam ni sembahyang, oh tak boleh macam ni masa khutbah, tak boleh macam ni masa tu masa ni. Jangan. Ni bukan imam sini, ni tempat lain. Terima je.
Apa yang Allah bagi, semua ada hikmah. Yakin. Hari ni apa yang berlaku, mesti ada kebaikannya. Mesti ada tujuan Allah takdirkan begini kan. Beri lagi mas sikit. Tak boleh mas. Sikit lagi. 2 minit lagi. Hei. Apakah fitnah yang engkau sebarkan? Api kerusuhan yang engkau kobarkan di tengah rakyatku? Siapakah Tuhan yang engkau perintahkan orang menyembahnya? Adakah Tuhan yang engkau kenal itu patut disembah, dan kedudukannya setinggi kedudukan aku, memiliki kekuasaan sehebat aku, mengatur kerajaan yang luas ni, menetap dan membatalkan sesuatu menurut kehendakku tanpa ada seorang pun boleh menghalangiku. Sombong cakap ini. Ini cakap orang sombong. Siapa boleh carian aku? Kau ada Tuhan. Tuhan kau siapa? Tuhan kau boleh carian aku? Tuhan kau ada sehebat aku? Ada angkatan tentera Tuhan kau macam angkatan tentera aku? Setinggi mana Tuhan kau punya menara? Setinggi mana kedudukan Tuhan kau? Oh, dia mencabar Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhan aku Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci. Allah yang Maha suci, Maha tinggi. Oh, Tuhan kau tinggi, kata dia. Okey, tak apa. Agak aku tak pasang benda ni. Dia tak pasang ni, dia lupa. Oh, Tuhan kau Maha tinggi, kau kata. Okey, tak apa. Dalam kitab Qasas ambil kata, dia bela burung geroda. Burung geroda. Tuan-tuan tahu burung geroda? Burung yang besar tu kan. Namrud gila ni, dia bela 4 ekor burung geroda. Besar kan. Tujuan apa? Kata dia, oh Tuhan Ibrahim tinggi Okey, tak apa, aku nak pergi jumpa Tuhan dia. Oh, sebab tu tujuan dia bela burung geroda. Dia buat pelana, dia buat tempat duduk yang hebat daripada emas, daripada permata yang canggih, yang hebat, yang mahal, yang indah. Macam mana nak suruh burung ni terbang Macam mana nak suruh burung ni terbang nak ikut arahan dia? Iblis pun datang. Namrud bodoh, kata dia. Ya, bodoh-bodoh lah, kata dia kan. Macam ni Iblis saja. Cara dia macam ni, nak ngajar burung garuda ni. Engkau letak kayu pancing, batang joran tu kan. Batang joran tu depan tu letak daging. Burung ni jangan bagi makan 2-3 hari, kata dia. Biar dah kebulur, kau letak daging kat depan itu. Macam tu kan. Letak ayam ke apa ke, kau ngalakan mana daging tu, ayam tu tadi. Nanti burung tu ikutlah. Kau nak pergi mana? Nak pergi atas, kau ngala ke atas kan. Nanti burung tu terbang ke atas. Lah. Aduh, aku tak terfikir, kata dia. Engkau kan bodoh, kata dia. Dia ikut kan. Dia nunjuk ke atas, dia burung tu terbang ke atas, tinggi. Dah riwayat kata sampai dia nampak bawah ni, bumi ni hanya sebesar rabuk aje. Kecil sangat. Tinggi betul. Namrud naik terbang kan. Apa dia buat lepas tu, tuan-tuan? Kan? Apa dia buat lepas tu? Dia ambil panah, dia tembak lagi ke atas. Kan? Takdirnya nak jadi cerita, anak panah dia jatuh tadi berdarah. Ada darah pula anak panah tu tadi. Takdir Allah kan, berdarah. Oh, makin sukalah Namrud kan. Masa dia turun tu, laju. Dalam kitab tulis apa? Dia tertongging jatuh. Berat tak makan. Tertongging, gulung-gulung jatuh. Habis kotor baju, kotor muka, kotor janggut semua kan. Kesian Tuhan ni. Dia dengar ke Tuhan kan. Kesian Tuhan tertongging dalam parit, kata dia. Kan. Jadi dia tunjuk dekat Ibrahim. Hei Ibrahim, kau tengok. Aku dah bunuh Tuhan kau, kata dia. Kan. Aku dah bunuh Tuhan kau. Kan. Apa bukti? Ni, aku dah panah, aku tembak ke atas kan. Panah-panah ada darah. Nabi Ibrahim pun tahu kan. Maha suci Allah. Allah Maha suci kan. Kau takkan boleh mengapa-ngapakan Tuhan aku kan. Oh, cakap besar lagi kata dia. Okey, kalau macam tu tak apa, lepas ni kita perang lepas ni kan. Kau suruh Tuhan kau kumpul seluruh tentera dia kan. Aku pun nak kumpul seluruh tentera aku, kekuatan tentera aku kan. Nanti dah siap, aku roja kau, kita perang, lawan. Tengok kan, siapa kuat. Tuhan kau kuat ke aku sebagai Tuhan yang sebenarnya kuat, kata dia.
Kata siapa? Kata Namrud laknatullah, bodoh ni. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Riwayat kata Namrud ni kumpul tentera dia, segala kekuatan dia dengan senapang, dengan pistol, mesin gun, bom, tahap kejadah agaknya selama 7 tahun. 7 tahun nak kumpul kekuatan tentera dia, bala tentera dia. Ini bukan tentera, bala tentera. Kerajaan dia lebih besar daripada mereka. Kerajaan dia lebih besar daripada Rusia. Tumpul semua nak perang kan dengan tentera Tuhan Ibrahim, kata dia. Oh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Nabi Ibrahim menyahut seruan peperangan Namrud ni? Ya. Okey, kata Nabi Ibrahim, kalau kau nak sangat perang, aku akan minta dengan Tuhan aku, supaya menghantar tentera dia. Perang dengan tentera kau. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memutuskan untuk menghantar tentera, untuk menghancurkan tentera Namrud dan tentera-tentera dia. Tapi keputusannya apa? Allah kata, aku takkan hantar tentera malaikat aku. Aku takkan hantar tentera manusia aku, tapi aku akan hantar satu tentera. Apakah bala tentera, batalion tentera yang Allah akan hantar tu nanti? Kita akan sambung pada episod akan datang nanti. Mana rupa tentera yang Allah nak hantar, nak hancurkan Namrud dengan tentera-tentera dia, kita akan sambung pada episod akan datang nanti. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan teruskan pada episod akan datang ni. Jangan ke mana-mana. Sihat tubuh badan, panjang umur kita. Kita akan jumpa bulan depan nanti. Lamanya, nasiblah. Macam mana? Yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap, kerana kelemahan diri saya, ampun maaf saya pinta. Halalkan makan minum saya tuan-tuan. Cakap saya terkasar bahasa, perbuatan saya tersinggung tuan-tuan semua, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan jumpa lagi panjang umur. Bukan takut mati, tapi takut-takut kalau mati. Membuat persiapan, antaranya minta ampun, minta maaf sesama makhluk, insya-Allah tuan-tuan. Tapi kita minta yang baik-baik jelah, betul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sin asqam. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.